إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kita peluang untuk hidup sehingga ke malam 13 Ramadan. Alhamdulillah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati tuan rumah Ustaz Amran AJK Juang Quran Sunnah, seterusnya hadirin, jika ada hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini Anjung Quran Sunnah melakukan satu inisiatif ataupun usaha untuk kita sama-sama menelusuri ataupun mentadabburi ayat-ayat Allah Azza wa Jal, dan bermula dari surah An-Naba, tidak silap saya dia ikut turutannya, surah An-Naba sehingga akhir surah An-Nas. Dan pada malam ini insya-Allah, sebelum kita menyambung tadabbur ayat-ayat Allah dalam juzuk amma ini, suka untuk saya berkongsi satu perkataan ataupun satu kalam daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, di mana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Al-Asma' wa Sifat, dalam kitab Al-Asma' wa Sifat, perkataan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, haitsu qala, di mana beliau berkata, law taharat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Itu perkataan dia. Maksudnya, law taharat qulubuna, jika hati kita ini bersih, ma syabi'na min kalami rabbina, kita tidak akan kenyang daripada perkataan ataupun kalam Tuhan kita. Dan faedah ini saya dapat daripada kelas pengajian Ustaz Fashan. Ini siapa yang kenal Ustaz Fashan, dalam kelas pengajian beliau, yang satu perkataan yang sangat cantiklah untuk kita renung, di mana Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, bulan Al-Quran, di mana siapa pernah dengar satu nasyid kan, Ramadan bulan Al-Quran, ada satu nasyid tu kan. Betul lah, Ramadan itu bulan Al-Quran, di mana Allah Azza wa Jal menggabungkan ataupun menyebut Al-Quran dan Ramadan di dalam satu ayat, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Ada di situ perkataan Ramadan, ada di situ perkataan Al-Quran. Jadi munasabatul ayah ataupun munasabah ayat yang disebut macam mana, konteks ayat itu ialah Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Makna kata kaitan rapat antara membaca Al-Quran dan bulan Ramadan. Jadi kita merenung perkataan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, jika kita tidak mendekati Al-Quran, bermakna hati kita ini belum betul-betul bersih, dan kita tidak kenyang dengan Al-Quran. Maksudnya kita kenyang dengan Al-Quran, kita rasa cukup. Jika kita
kita tidak membaca Al-Quran dengan kerap pada bulan Ramadan, terutamanya pada bulan Ramadan lah. Berbanding bulan-bulan lain, bulan-bulan lain pun kita baca Al-Quran, tapi bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi dari segi bacaannya, dari segi tajwidnya. Kita kena memperbaiki bacaan dan tajwid membaca Al-Quran. Baik, jadi surah yang kita akan telusuri pada malam ini ialah surah Al-Zalzalah. Sebenarnya ada kesilapan teknikal sikit, sebab saya diminta untuk mensyarahkan surah Al-Bayyinah, iaitu surah sebelum surah Al-Zalzalah. Dalam jadual tu saya memang surah Al-Zalzalah, tapi sebab saya awalkan sehari, patutnya saya esok, bukan hari ni. Jadi ada kesilapan sikit. Saya pun baru tengok tadi sebelum solat isyak, baru perasan. Baru nak bangun solat isyak baru perasan Ustaz Khairuddin mesej. Dia mesej lama dah, saya baru perasan mesej tu. Saya baca sekali laluan, jadi tak ingat. Alhamdulillah, ala kulli hal, saya minta request lah untuk surah Al-Zalzalah juga, sebab saya dah study surah Al-Zalzalah kan. Okay. Surah Al-Zalzalah ialah surah yang ke-99 dalam Al-Quran dari segi tertibus suar ataupun tertib surah, susunan surah ke-99. Selepasnya ialah surah Al-Adiyat. Sebelumnya ialah surah Al-Bayyinah. Dan surah Al-Zalzalah ini ialah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Kerana apa surah Makkiyah? Kerana padanya dibincangkan berkenaan perihal hari kiamat, iaitu rukun iman yang kelima, beriman dengan hari akhirat ataupun beriman dengan hari kiamat. Jadi fasa dakwah Nabi SAW ketika di Makkah ialah untuk tathbit, untuk menetapkan akidah, untuk tathbitul akidah, untuk menetapkan akidah umat pada waktu tersebut. Jadi surah Al-Zalzalah ialah surah yang diturunkan pada fatrah ataupun pada fasa Makkiyah, fasa Nabi SAW di Makkah. Dan surah Al-Zalzalah ini, jika kita pelajari, ini sedikit penambahan info lah bagi siapa yang baru pernah dengar, surah Al-Zalzalah ini ialah disebut sebagai Qisarul Mufassal. Apa itu Qisarul Mufassal? Dalam Al-Quran, surah-surah di dalam Al-Quran ini ada kategori dah. Ada kategori. Yang pertama ialah As-Sab'u Tiwal. As-Sab'u Tiwal ni ialah 7 surah yang panjang. 7 surah yang panjang. Bermula daripada surah Al-Baqarah dan berakhir dengan surah At-Taubah. Sebab apa? Sebab surah At-Taubah dengan surah Al-Anfal ni digabungkan, dikatakan satu surah. Sebab antara surah At-Taubah dengan surah Al-Anfal tidak ada bismillah. Tidak dipisahkan dengan bismillah. Sebab surah At-Taubah kan start surah tu bara'atun minallahi wa rasulih ila akhir. Jadi Sab'u Tiwal, 7 surah yang panjang ini bermula dari surah Al-Baqarah sehingga surah At-Taubah. Daripada surah Al-Baqarah sehingga surah At-Taubah. Kemudian ada tiga kategori mufassal. Mufassal ni maksudnya dipecahkan ataupun dibahagikan, dipisahkan dengan bismillah. Ada Tiwalul Mufassal. Tiwal Al-Mufassal. Tiwal Al-Mufassal ni maksudnya surah yang panjang yang diselangi dengan bismillah, dipisahkan dengan bismillah. Maksudnya surah tu bermula dari surah Qaf. Dikatakan bermula dari surah Qaf. Pendapat paling rajih mengatakan bermula pada surah Al-Qaf sehingga surah An-Naba. Itu Tiwalul Mufassal, surah yang panjang yang dipisahkan dengan bismillah. Kemudian ada Awsatu Mufassal. Awsatu Mufassal maksudnya surah tu tak panjang sangat, tak pendek sangat, sedang-sedang. Bermula dari surah An-Naba, selepas itu surah An-Nazi'at sehingga surah Ad-Duha. Pada surah An-Naba, An-Nazi'at sehingga surah Ad-Duha. Kemudian ada Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal ini surah yang pendek, yang dipisahkan dengan bismillah, bermula dari surah Ad-Duha sehingga surah An-Nas. Dan ada lagi surah yang disebut sebagai Al-Mi'un. Al-Mi'un ni dalam bahasa Arab,
daripada perkataan al-mi'ah. Mi'ah ni maksudnya 100. Maksudnya surah Al-Mi'un ini surah yang ada 100 ayat, ataupun hampir-hampir 100 ayat, ataupun 100 lebih ayat. Itu Al-Mi'un. Dan ada surah disebut sebagai Al-Mathani. Al-Mathani. Al-Mathani ialah surah yang Allah Azza wa Jalla sebutkan berkenaan hukum hakam, faraid. Faraid maksudnya kewajipan-kewajipan dan hudud, hukum-hukum Allah. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Jadi itu adalah kategori surah di dalam Al-Quran. Jadi surah Al-Zalzalah ini ialah surah Qisarul Mufassal. Baik. Kita ingin lihat apa yang disebutkan dalam surah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu digoncang dengan sekuat-kuat goncangan. Macam itulah kita nak terjemah. Apabila bumi itu digoncang dengan sekuat-kuat goncangan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Maksudnya maf'ul mutlaq ni dalam bahasa Arab, satu ayat kita sebut untuk menegaskan perkara tersebut. Seperti firman Allah dalam surah lain. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini fi'il mutlaq juga. Maknanya Allah bercakap dengan Musa dengan sebenar-benar percakapan. Dalam surah Al-Waqi'ah Allah sebut juga wa idzal ardu rajja. Betul tak? Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rajja. Fi'il mutlaq juga. Maf'ul mutlaq. Jadi jika Allah Azza wa Jalla menggunakan fi'il mutlaq di dalam ayat Al-Quran itu, banyak perkara tersebut jadi dengan sebenar-benarnya. Allah gunakan zilzal. Zilzal ini kalimah dalam bahasa Arab yang masuk gempa ataupun goncang. Gempa bumi kan. Kalau bahasa Arab sebut zilzal ialah gempa. Jadi zilzal ini ialah perkataan yang khusus untuk bumi. Disebutkan oleh para ulama tafsir. Antaranya Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Jarir At-Tabari rahimahullah menyebutkan perkataan zilzal ini ialah perkataan gempa yang khusus untuk bumi, sebab bumi saja yang ada gempa ni. Bumi saja yang menghadapi gempa ataupun goncang. Jadi Allah menyebutkan apabila bumi itu digoncang dengan sebenar-benar goncangan. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha. Di mana maksudnya ialah apabila bumi mengeluarkan apa yang berada di dalamnya. Beban. Apabila bumi mengeluarkan bebannya. Athqal ini beban. Athqal ialah beban. Kalau orang yang main gym dalam bahasa Arab disebut sebagai raf'u athqal. Raf'u athqal, mengangkat beban. Jadi apabila bumi mengeluarkan bebannya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan athqal di sini ialah al-mauta. Al-mauta ini maksudnya orang yang meninggal dunia lah, orang yang telah mati. Allah mengeluarkan, bumi mengeluarkan mauta, orang yang telah mati. Dan Mujahid menyebutkan athqal ini ialah man fil qubur. Siapa yang berada di dalam kubur, orang yang mati jugalah. Jadi tafsiran ini tidak bercanggah. Jadi bumi mengeluarkan segala beban yang dia telah simpan di dalamnya. Sebelum tu saya ingin mengajak tuan-tuan untuk merenung. Jika kita teliti dalam juzuk amma ataupun juzuk 30, kebanyakan surah-surah di dalam juzuk 30 ini ialah surah-surah yang banyak membincangkan tentang akidah, tentang beriman dengan hari akhirat.
bermula dengan surah An-Naba. Surah An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, 'anil naba'il 'azim, tentang urusan yang besar, urusan yang berat, iaitu hari akhirat. Kemudian disebut banyak surah lagi, surah Al-Infitar, idza as-samaa'u fatarat, apabila langit itu dibelah, apabila langit itu dibelah. Idza as-samaa'u syaqqat, apabila langit itu dikoyak. Langit itu dikoyak. Kita belajar bahasa Arab, kita akan belajar banyak metafora ataupun perkara-perkara perkataan yang Allah gunakan sebagai majaz. Majaz ni metafora. Ibarat langit itu dikoyak, ibarat langit itu dibelah. Jadi kita boleh rasa takjub dan kagum dengan penggunaan bahasa Arab di dalam Al-Quran. Ada banyak lagi surah Al-Qari'ah, surah Al-Qari'ah, dan banyaklah surah lain yang menceritakan tentang beriman dengan hari akhirat serta syurga dan neraka di dalam juzuk Amma. Dan antaranya ialah surah Al-Zalzalah. Baik, ayat yang ketiga, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa qala al-insanu ma laha, apabila orang yang mati dimuntahkan oleh bumi. Dimuntahkan oleh bumi, maksudnya dikeluarkan daripada perut bumi, kan, mereka akan bertanya, malaha, apakah terjadi kepada bumi ni? Apakah telah terjadi kepada bumi? Jadi peristiwa orang yang telah dikeluarkan daripada bumi ini, mereka telah mati sebelum tu. Dan apabila bumi ini digoncang, kan, bumi ini digoncang bermakna kiamat hampir berlaku, maka orang yang menyaksikan kiamat ini hanya orang-orang kafir. Dan Allah Azza wa Jalla akan mematikan orang-orang yang beriman selepas itu. Sebelum itu Allah akan mematikan orang-orang yang beriman dengan menghantar satu angin yang lembut yang akan mencabut nyawa-nyawa orang beriman. Jadi kita perlu merenung. Sesaat bumi ini digoncang, sesaat bumi ini ditimpa gempa bumi, terjadinya gempa bumi dekat dengan hari kiamat, adakah kita masih hidup masa tu? Kalau kita masih hidup, habislah kita, kan? Sebab orang yang hidup masa tu ialah orang kafir sahaja. Dan disebut juga antara tanda-tanda kiamat akan muncul dabbatul ard, yang akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman untuk memberikan tanda orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Sehingga hari itu tidak disebut lagi nama orang. Kita ni orang tak panggil nama kita. Sama ada orang panggil kita ya mukmin ataupun ya kafir. Dan peristiwa-peristiwa asyratus saah ataupun tanda-tanda kiamat ini boleh dilihat di dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf Wabil, iaitu tajuknya Asyratus Saah. Saya tak pasti sama ada telah diterjemahkan ataupun belum, tapi buku ini sangat baik. Kitab ini sangat baik yang membincangkan tentang hari kiamat. Okey. Kemudian mereka berkata waqala al-insanu ma laha, apabila mereka dibangkitkan daripada kubur, mereka akan terpinga-pinga. Maksudnya terpinga-pinga apa yang telah jadi kepada bumi ini. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, pada hari tersebut bumi akan memberitahu, akan menceritakan akhbaraha. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, sahabat tanya, ma huwa akhbar, ma hiya akhbaraha, apa ini akhbaraha, apakah khabar-khabar yang bumi nak bagi tahu ni? Rasulullah tanya. Kemudian sahabat jawab, wallahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang maha mengetahui. Kemudian Rasulullah menjawab, akhbaraha ini, khabar-khabar yang bumi nak bagi tahu ini ialah berkenaan apa yang telah dilakukan oleh manusia semenjak mereka hidup di dunia ini, sama ada kebaikan ataupun keburukan. Jadi bumi akan bercakap, ibaratnya bumi akan bercakap tentang apa yang telah manusia lakukan
ketika mana mereka berada di atas dunia ini. Okey. Jadi Imam Al-Jari At-Tabari menyebutkan, adakah bumi ini benar-benar bercakap? Adakah bumi ini benar-benar bercakap? Maksudnya bumi ini boleh bercakap dengan kita. Benda tu tak mustahil kan? Benda tu tak mustahil. Kalau Allah nak buat bumi ini bercakap, Allah boleh buat. Tapi kita kena faham, dalam bahasa Arab disebut beberapa istilah. Yang pertama ialah lisanul maqal. Lisan percakapan. Lisan percakapan, yakni kita bercakap dengan suara dan huruf. Ada suara, ada huruf. Yang kedua ialah lisanul hal. Lisanul hal ini ialah lisan yang menunjukkan hal, keadaan. Hal dan keadaan. Ada satu pepatah Arab kata, lisanul hal aqwa min ataupun afdal min lisanil maqal. Keadaan kita kan, perbuatan, tindak tanduk kita lebih kuat ataupun lebih berkesan daripada lisanul maqal, apa yang kita sebutkan. Maksudnya setiap orang boleh cakap apa yang dia nak cakap, tapi tak semua orang yang cakap tu boleh buat apa yang dia cakap. Jadi maknanya di sini ada dua tafsiran. Ada dua tafsiran. Sama ada bumi ini benar-benar bercakap dengan manusia, dia memberitahu berkenaan perihal tingkah laku manusia ketika mereka hidup di bumi, ataupun lisanul hal. Lisanul hal ni maksudnya bumi ini dia tak bercakap, tapi keadaan pada hari bumi digoncang itu menunjukkan yang manusia ini telah melakukan kerosakan, banyak kerosakan, dengan runtuhnya bangunan, dengan banyaknya kerosakan di atas muka bumi pada hari itu. Itulah ibarat bumi ini bercakap. Ibarat bumi ini dah lama dah taram, dia tahan geram, dia lepaskan pada hari itu. Ibarat macam tu. Jadi kita kena pastikanlah kita tidak menyaksikan kejadian pada hari itu. Kerana yang menyaksikan kejadian pada hari itu hanyalah orang-orang kafir. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bi anna rabbaka awhalaha. Bahwasanya apa yang terjadi kepada bumi pada hari itu, dia mengkhabarkan berkenaan apa yang terjadi. Dan perbuatan bumi ini ialah arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Adalah arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah yang wahyukan, Allah yang perintahkan. Jadi maksudnya bila Allah perintahkan, Allah wahyukan, Allah mengizinkan bumi pada hari itu untuk memberitahu manusia berkenaan perihal yang terjadi sebelum hari kiamat. Perihal yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari tersebut yasdurun nasu ashtata, manusia ni akan muncul pada hari itu ashtata. Ashtata ni daripada perkataan syatta. Syatta ni maksudnya pelbagai. Ashtata ialah kata plural, kata banyak bagi syatta. Maksudnya pada hari tersebut manusia ini ashtatan. Ashtatan ini maksudnya banyak kelompok, banyak kategori. Di mana pada hari kiamat nanti manusia bangkit, mereka akan terbahagi kepada 3 kategori. Ini disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah, iaitu was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Tu yang pertama, as-sabiquna al-awwalun, orang yang berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, ashabul yamin. Ashabul yamin, orang yang mendapat buku catatan amalan melalui tangan kanan. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ashabus shimal, orang yang mendapat buku catatan amalan daripada tangan kiri. Jadi manusia pada hari itu terbagi pada tiga kelompok, 3 kategori, 3 kepelbagaian. Jadi kita nak masuk golongan yang mana? Kita ada pilihan. Allah Azza wa Jalla bagi kita pilihan, dan kita sekarang tengah berada pada bulan Ramadan.
kita tengah pada bulan Ramadan, kita boleh usaha untuk memasukkan kita ke dalam paling-paling ashabul yamin. Paling-paling ashabul yamin. Ashabul yamin ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, isteri baginda radhiyallahu anhuma, di mana Aisyah berkata dalam surah, tak silap saya, surah Al-Insyiqaq, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, pada hari kiamat mereka ini akan dihisab, akan dihitung dengan hitungan yang mudah. Hitungan yang mudah. Jadi Aisyah berkata, Aisyah bertanya, bukankah orang yang dihisab dengan hitungan mudah ni ialah orang yang orang yang masuk syurga, orang yang masuk syurga tanpa hisab? Jadi Nabi sebut orang yang masuk syurga tanpa hisab ni, mereka dah masuk lah. Mereka ini bukan mendapat hitungan yang mudah. Mereka ini tidak dihisab langsung. Itulah orang yang mendapat syurga tanpa hisab. Dah masuk syurga tanpa hisab, tidak ada hisab bagi mereka ini. Manakala hisaban yasira, orang yang mendapat hitungan yang mudah ialah ashabul yamin. Ashabul yamin, orang yang mendapat buku catatan amalan melalui tangan kanan. Nabi sebut fasawfa yuhasabu hisaban yasira, pada hari kiamat mereka yang dihitung dengan hitungan yang mudah ini, dzalika al-'ard. Dzalika al-'ard, mereka ini hitungan yang mudah itu ibarat Allah ambil buku catatan amalan, Allah bentangkan. Al-'ard ni maksudnya, al-'ardu maksudnya bentang, present. Orang putih sebut presentation, kan? Jadi al-'ard ni ialah present, buku catatan amalan, dan Allah akan tanya sikit-sikit je. Allah akan tanya sikit-sikit saja. Allah tak tanya detail. Sebab apa? Mereka ini hisaban yasira, mendapat hitungan yang mudah. Berbanding dengan ashabul shimal. Ashabul shimal, di mana dalam hadis yang sama Nabi sebutkan man nuqishal hisab udzib. Sesiapa yang dibincangkan, Allah akan tanya detail berkenaan buku catatan amalannya, udzib, akan diazab. Akan diazab. Maksudnya orang yang Allah tanya secara detail, secara terperinci berkenaan buku catatan amalannya, tempatnya dah confirm neraka dah. Sebab Nabi sebut udzib. Waktu dibincangkan tu dah azab dah. Satgi nak masuk neraka lagi, azab lagi. Jadi itulah kelompok manusia pada hari kiamat. Ada 3 kategori. Ada sabiqunal awwalun, iaitu orang yang masuk syurga tanpa hisab. Ada ashabul yamin dan ashabul shimal. Kita doa pada Allah supaya masukkan kita dalam as-sabiqin al-awwalin dan ashabul yamin. Amin. Okay. Mereka bangkit pada hari kiamat ini dengan pelbagai kategori untuk melihat liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan buku catatan amalan mereka, amalan-amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amalan kebaikan mithqala dzarrah, sebesar zarrah. Zarrah pada bahasa moden pada hari ini diterjemahkan sebagai atom. Betul. Zarrah ialah atom pada bahasa moden. Tetapi Al-Quran tidak boleh diterjemahkan melalui bahasa moden. Kita tak boleh terjemah sesiapa yang melakukan amalan sebesar atom. Tak boleh. Sebab Al-Quran ini turun pada zaman Nabi SAW dalam bahasa Arab pada zaman itu. Pada zaman itu, orang Arab pada zaman itu, Al-Quran diturunkan kepada mereka. Jadi mereka ini mukhatabuna bil Quran, orang yang dipercakapkan, diturunkan Al-Quran pada mereka. Jadi kena faham bahasa yang digunakan pada zaman itu. Jadi zarrah pada bahasa orang Arab pada zaman itu ialah semut kecil ataupun semut api. Semut halus. Zarrah ialah semut halus. Bukan atom. Bukan atom. Atom tu lagi kecil lah. Atom tu lagi kecil. Tapi zarrah pada istilah orang bahasa Arab pada zaman itu ialah semut. Semut. Ada seorang ahli bid'ah, dia sebut zarrah ni ialah biji jagung. Tak silap saya, biji jagung ni zurrah, betul tak Ustaz Amran?
Zarrah ialah semut lah, bukan jagung, bukan biji jagung. Okey, tak apa. Jadi Allah mengatakan siapa yang melakukan amalan kebaikan sebesar semut, sebesar semut halus, khairan yarah, dia akan melihat. Dalam satu hadis ketika mensyarahkan ayat ini, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil membawakan satu hadis. Bukan satu hadis di mana, bukan hadis, satu athar daripada salaf, bahwasanya ada orang dia takut nak buat kebaikan. Dia takut nak infak, dia takut nak buat kebaikan. Sebab apa? Dia rasa kebaikan dia tu hanya terbatas. Maksudnya kalau kebaikan dia buat tu sikit, macam tak berbaloi. Macam tak berbaloi bagi dia. Jadi bila dibacakan ayat ni untuk dia, dia rasa kebaikan yang aku buat ni aku kena buat walaupun sikit. Kebaikan yang kita buat kena berterusan walaupun sikit. Sama ada berbaloi atau tidak berbaloi, itu semua tolak tepi. Sebab tu Nabi kata ahabbul amal ilallah wa in qalla. Sebaik-baik amal, yang terbaik di sisi Allah, yang paling disukai oleh Allah ialah yang sedikit, walaupun sedikit tapi istiqamah, kan? Jadi ayat ini menjadi motivasi kepada kita, mudah-mudahan supaya kita melakukan kebaikan walaupun kebaikan itu sedikit. Di mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, banyak hadis, jangan kita mencela kebaikan tu walaupun kebaikan itu remeh. Walaupun memberikan senyuman kepada saudara kita yang Muslim. Nabi sebutkan memberikan senyuman kepada saudara kita yang Muslim, jangan kita anggap benda tu remeh, kerana itu ialah satu kebaikan yang Allah akan hitung, dan kita akan lihat kebaikan itu. Dan Allah menyambung dalam ayat terakhir, faman ya'mal wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amalan sebesar semut halus, dia akan melihat kejahatan yang dia buat itu. Di mana kejahatan yang kecil, bila kita baca ayat ni, walaupun kejahatan itu kecil, keburukan itu kecil, dosa itu kecil, kita kena tinggalkan. Kita kena tinggalkan. Sebab apa? Benda yang kecil dan besar akan dihitung oleh Allah. Sekecil-kecil benda kepada sebesar-besar benda akan dihitung oleh Allah. Kita lagi suka Allah menghitung amalan kita yang sedikit dan istiqamah berbanding Allah menghitung amalan kita yang buruk, yang sedikit. Maksudnya amalan kita yang buruk dan berterusan, yang berterusan. Jadi kita tak mau Allah ambil kira dosa-dosa kecil kita tu. Sebab apa? Dosa kita ni ibarat, Nabi ibaratkan, ibarat kita mengambil kayu api, kita membuat satu timbunan, buat campfire. Buat campfire maksudnya kita buat timbunan api untuk bakar. Itulah ibarat dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita ni ibarat timbunan kayu amud. Kayu diletakkan banyak-banyak di satu tempat, kemudian dibakar. Nabi ibaratkan dosa kecil kita ni macam tu. Dosa kita ni macam tu. Dan api yang membakar itu ialah ibarat api neraka. Ibarat api neraka disebutkan dalam hadis, dan dibawakan juga oleh Ibnul Qayyim dalam kitab yang kita selalu baca di sini, iaitu kitab Ad-Da' wa Dawa', kan? Jadi kebaikan dan keburukan yang kecil itu akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah menyebutkan dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan yang dilafazkan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, melainkan padanya ada raqib dan atid. Apa yang saya cakap ni dicatat oleh raqib dan atid. Mudah-mudahan malaikat raqib yang mencatat. Sebab apa? Maka malaikat atid pun boleh catat juga apa yang saya cakap ni kalau saya riak. Kalau saya riak, saya tak menjaga hati saya, kan? Dan menjaga hati ni sangat susah lah bagi orang yang cakap di hadapan orang ramai ni. Ini satu ujian. Jadi setiap amalan, kan, sekecil-kecil amalan sehingga sebesar-besar amalan akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita berharap kita mendapat buku catatan amalan melalui tangan kanan. Melalui tangan kanan
dan termasuk dalam golongan orang yang masuk syurga tanpa hisab. Kenapa? Kerana ahlu tauhid, muwahhidun, orang yang mentauhidkan Allah, ada percentage, ada peratusan yang tinggi untuk masuk syurga tanpa hisab. Humul ladzi la yastarqun. Nabi sebut dalam hadis Unkashah, sahabat Nabi SAW, Unkashah, humul ladzi la yastarqun. Mereka ini orang yang tidak minta untuk dijampikan. Wala yaktun, dan tidak iktiwa. Iktiwa ni maksudnya menggunakan besi panah untuk merawat sakit. Wala yatatayyarun, dan tidak menganggap ada perbuatan sial. Sial ni tak wujud, kan? Macam sial ni zodiak lah, kan? Siapa yang tahu zodiak ni, itulah sial, kepercayaan, benda ghaib. Wala yaktun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka bergantung, mereka bertawakal. Mereka ini orang yang masuk syurga tanpa hisab. Orang yang tahqiqut tauhid, yang merealisasikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Fathul Majid, yang dikritik oleh beberapa orang ahlul bid'ah lah yang membenci beliau. Nasallallahu al-afiyah. Jadi sebelum saya berhenti, saya ingin mengingatkan, untuk kita mentadabbur Al-Quran, perlu untuk kita membaca tafsir, merujuk tafsir sebelum kita tadabbur. Kerana Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, yang Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah menyebutkan tidak mungkin kita ini boleh tadabbur Al-Quran melainkan kita kena rujuk tafsir dulu, apa yang ulama tafsir sebut, supaya kefahaman kita tidak bercanggah, tidak bercelaru dengan ayat yang kita baca, kan? Sebab tu boleh timbul banyak ajaran sesat, sebab tafsir Al-Quran ikut kepala sendiri. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan engkau sehingga datangnya yakin. Yakin tu apa? Kan? Sehingga hang dah yakin, hang dah sembah Tuhan hang dalam keadaan yakin, hang tak payah sembah dah. Jadi macam tu pula. Sedangkan yakin itu ialah kematian, kan? Disebutkan oleh para mufassirin, ulama tafsir. Jadi, dan Syekh Saleh Al-Utsaimin membawakan kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwasanya perlulah merujuk Al-Quran, perlulah merujuk tafsir Al-Quran sebelum tadabbur Al-Quran. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Dalam ba'lah. Okey. Qultu lakum ma sami'tum, yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Moga-moga kita meneruskan apa yang kita buat di dalam bulan Ramadan, kita tingkatkan kualiti ibadah. Walaupun ibadah kita sedikit, tetapi tepat dengan sunnah Nabi SAW itu lebih berharga daripada banyak buat tapi dapat penat sahaja. Sebab apa Nabi sebutkan, ada orang dalam bulan Ramadan ni dia berjaga malam tapi dia dapat as-sahar, mendapat jaga malam saja, tak dapat pahala qiyam pun. Jadi kita tak mau jadi orang yang rugi. Kita tak mau jadi orang yang rugi. Mana Fudail bin Iyad, dan perkataan ini dibawakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Amalan yang ahsanu amala ini adalah aswab, orang yang paling tepat amalannya dengan sunnah Nabi SAW dan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.